Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Thumma amma ba'd. Jadi alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana diberikan kesempatan pada kita. Yang lebih penting ialah kerana diberikan lagi bertemunya nyawa dengan roh masih di badan. Alhamdulillah, makin minggu kita telah memasuki, hari demi hari kita telah lalui. Kita sambung balik dalam perbincangan kita di dalam kitab Bahrul Mazi. Tapi sebelum itu tuan-tuan, dalam kita mengharungi kehidupan kita sebagai seorang Islam, dalam kita mengharungi kita sebagai manusia yang berakal, seorang insan telah diutuskan kepada umat manusia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utuskan engkau wahai Muhammad melainkan untuk membawa rahmat seluruh alam. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah, dalam kita dalam mengkaji dan mengaji setiap apa yang telah disampaikan, dalam apa yang telah ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak kira kita muda ke, tak kira kita tua ke, tak kira kita di lelaki atau perempuan, selagi mana kita ambil ia sebagai satu jalan yang kita perlu ambil, sehingga kita nak membincangkan tentang berak kencing Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri pun. Minggu lepas kita mengaji dalam bab berak. Malu ke orang? Hari ni kita nak masuk dalam bab kencing berdiri. Tetapi sebab apa yang kita dinamakan, disebut di dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, rahmat seluruh alam. So siapa yang nak rahmat daripada Allah, ikut perbuatan Nabi. Senang saja. Apabila datangnya rahmat Allah, iblis, syaitan takut dekat kita. Buat apa yang dibuat oleh Nabi, sehingga dalam keadaan berak kencing sekalipun, cari apa yang Nabi buat. Bagaimana cara yang Nabi buat itu tadi, datangnya rahmat Allah. Kita duk heran pasal apa rahmat Allah tidak ada. Rahmat ni maksudnya kasih sayang daripada Allah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan olehmu wahai Muhammad, tuhibbunallah, bagaimana cara nak kasih kepada Allah? Fattabi'uni, kata Nabi, ikut aku, Allah kasih kepadamu. Dia baca juga ayat tu, beda hambih kat laki dia. Yang dia tu pun haram tak ikut-ikut pun. Ayat tu dia duk pakai. Apa dia? Doa mengasih, tuan-tuan. Ayat tu dia duk tepuk bantai. Laki dia duk heran malam-malam pasal apa tu, rasa macam ada orang hambih dia. Tak ada apa lah, bini dia kata. Pasal apa yang pergi baca macam tu? Ambil laki dia garang lah. Tak ada sunnah Nabi juga. Sebab Nabi dia suka senyum. Laki ni, suami ni, kalau balik pada rumah, balik daripada kerja sampai ke rumah, mak pesan dekat anak-anak, jaga, singa nak balik dah, sampai macam tu mak kata ke anak-anak. Tak ada langsung sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sifat kasih sayangnya. Nabi jumpa anak-anak, budak-budak, dia urut kepala, bagi salam dekat budak-budak. Dekat Hasan dan Husin dia dukung, dia buat macam-macam, dia cium kiri dan kanan sehingga dipandang oleh Abu Darda. Ya Nabi Allah, dia kata, wahai Nabi Allah, aku ada 21 orang anak, seorang aku tak pernah cium, seorang aku tak pernah peluk.
Nabi kata di dalam Sahih Muslim, man la yarhamun nas fala yarhamullah. Siapa yang tidak ada rasa sayang kasih kepada manusia, dia tidak disayangi oleh Allah. Yang ni yang saya nak sebut, nak datangnya rahmat ini. Cara nak cari rahmat, tengok orang atas dasar pasal apa dia buat maksiat, maka sayangi diri dia, tegur. Tapi kat dia lah budak-budak bunyi pun. Eloklah pakai ayat tu sampai ketua. Bila dah besar pula, besar dah lantak pergi kat dia ada akal. Allahu Akbar. Ni mana mentaliti yang ada ni? Bagaimana cara nak berubah masyarakat kalau ada macam tu? Pergi kat dia. Buih tunggin pi Bukit Tekuh pi cerita. Tak kesusah kita balik. Nampak? Pencegahan itu kena ada dalam konsep Islam, kata Imam Syafi'i. Mencegah lebih baik daripada kita berubat. Tengok, perhati. Sebab itu rahmat Allah turun. Qurrata a'yun waja'alna lil muttaqina imama. Jangan lupa doa ini tuan-tuan. Rabbana wa hab lana min azwajina. Ya Allah, ya Tuhan kami, peliharalah isteri-isteri kami. Pasal apa yang sebut isteri-isteri? Dia kata azwa. Kena ada niat tuan-tuan. Tak mau nak bincang sekali lagi, belah tu dia marah pula kat saya. Azwajina, isteri-isteri kami, minta lindung. Wa dzurriyyatina, keturunan-keturunan anak-anak kami. Qurrata a'yun, meleleh air mata kalau kita tengok. Sejuk mata. Qurrata a'yun ni ada satu kitab. Qurrata a'yun, maksud dia di dalam tafsir ialah bila kita tengok rasa lembut hati. Ni tak bila tengok anak, ya Allah, rasa macam nak nampak, maka tidak ada rahmat di dalam rumah tangga. Tengok anak, maka belas kasihan tadi Allah turunkan daripada langit. Di antara suami isteri yang saling pandang memandang. Tengok isteri, kesianlah, dia duk buat kerja tiap-tiap hari jaga anak. Cari pembantu seorang lah. Tu dia. Azwajina, cerita dia. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Si ibu pula tengok bapak balik leke laih. Kesian kat pak hang noh. Bunyi pun pak hang. Tak elok sungguh lah. Panggil lah abang ke apa ke. Kesianlah tengok. Maka tengok mata ke mata, tengok redup matanya. Allah turunkan rahmat daripada langit yang ketujuh, turun dalam rumah tangga tersebut. Ya Allah, ya Tuhanku. Ada tuan-tuan buat macam tu tuan-tuan. Tengok anak yang kecil, buah sungguh. Ini cara Nabi, iaitu apabila dia menegur, dia akan tengok mata ke dalam. Dia tengok dalam mata. Itu sebab bila kita musafahah bainal muslim, masa kita salam, sunat kita salam, kalau orang suar sebelah kita balas dua. Kalau tiga naik kaki lah, dua aja lah, balas dua. Kalau dia erat dengan kita, bagi sampai tang ni tuan-tuan. Jangan duk ujung. Tak mau. Bagi duk tang ni, sampai ke tang ni. Dia lagi genggam erat, jangan duk lawan cekak pula. Erat. Tengok mata dia. Tengok dalam mata dia, nampak kemurungan, sihat ke? Nampak. Itu cara nak silaturahmi. Kita tahu bila kita sembahyang ni tuan-tuan, yang kata digalakkan untuk berjemaah, salam di antara sunnah Nabi. Salam tu tengok muka. Ni macam lebih kurang belah hantu raya. Tengok merata suara. Apa cerita ni, salam bukan apa macam tu. Salam tengok. Kalau dia nak peluk, kita peluk sama. Kalau dia tepuk, kita tepuk dia balik. Lama tak jumpa, hai baru kemarin ya jumpa. Tak apa. Sehingga dikatakan dalam kitab, kalau kita keluar daripada masjid, sat lagi kita masuk pula, buat tahiyatul masjid lagi. Keluar pula pi qada hajat, masuk dalam masjid, buat tahiyatul masjid. Imam Syafi'i kata sunat. Ni dak bila waktu masuk jelah, lepas tu keluar pi masuk balik, tak apa, sunat, boleh buat banyak kali. Pasal apa? Diperbincangkan, begitulah kita berjumpa dengan sahabat, bagi salam. Masuk jumpa ya, assalamualaikum. Dia ni gila ke? Baru tadi dia bagi salam. Ni cerita dia, cerita Ibrahim pendek dengan labu-labi punya cerita. Memang Allahumma salli ala sayyidina, Allahumma salli ala. Ni tak cerita macam tu lah, lebih kurang. Tapi tak berapa nak elok lah. Tapi kalau dalam bab nak masuk masjid, siapa yang nak dapat rahmat daripada Allah, buat tahiyatul masjid. Keluar yang masuk, buat tahiyatul masjid.
Tapi masuk masjid jangan bagi salam, makruh. Orang duduk tengah sembahyang nak kena jawab. Orang duduk tengah mengajak, Waalaikumsalam. Oh, tang mana pula dah. Dia jadi celah. Hak duduk tengah baca Quran, waja'alna min Waalaikumsalam. Jawab wajib. Tang mana pula dah. Aku tak hafal, dia kata. Tak boleh bagi salam. Tapi tang jawab tu wajib. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, nak cari rahmat Allah bukannya susah pun. Ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Belajar pelan-pelan, mula pakai lebay, lepas tu lilit serban. Belajar pelan-pelan, hidup dalam jemaah. Belajar pelan-pelan, pakai celak. Pakai celak, anak balik gelak di rumah Ustaz. Zaipa, dia kata pondan mana balik. Mentaliti orang Melayu kita, apabila pakai celak dia kira orang perempuan. Bila pakai celak ada kata orang perempuan. Pasal apa? Mentaliti otak orang kita kotak dah tuan-tuan. Tak pasal apa? Pakai pun tak ikut sunnah Nabi. Pakai daripada orang kena menumbuk, hitam habis ke sini. Nabi pakai atas tu. Ni pakai daripada orang kena tumbuk dua-dua belah. Awak pak hang lebam ke dua-dua. Bunyi pun. Nampak? Bila pakai bagi elok. Sebab apa kena pakai? Sebab dia sat lagi celak tu dia masuk dalam mata. Dia masuk dalam mata, proses dia bila ada benda masuk dalam mata, ayat mata akan selalu ada. Bila selalu ada, mata kita akan sihat. Ni masalah dia kering. Bila kering dia mula baru innallah wa malaikat tahu dia bantai tidur menerak mau cukup dah. Pakai celak pasal itu. Pasal apa? Pasal sistem mata tadi dia perlu sesuatu yang nak bagi ayat mata tu selalu keluar. Bila ayat mata selalu keluar, cantik. Nak tidur, sunat pakai. Tidur. Abang, pelik ingat ni malam ni pasal apa? Sunnah Nabi kata. Ingatkan pasal apa? Ingatkan nak keluar pindah goya ke apa ke? Dia pakai celak. Mentaliti otak manusia ni yang dikata orang Melayu ni, awak dia jadi macam tu. Pasal apa? Pasal yang membawa hujah-hujah tadi memburuk sunnah Nabi. Semua nak kata ni perbuatan Nabi ni semua tak betul. Nampak sikit duduk, cara makan duduk pacak kaki kanan kaki kiri, duduk daripada orang tak tamadun lagi. Ya Allah ya Tuhanku. Sedangkan duduk macam tu 1/3 untuk makan, 1/3 untuk ayak, 1/3 untuk angin. Bila kita duduk pacak macam tu, kita tak kebulok sangat macam mana kita duduk ada. Habis makan kenyang dah kot, mangkit-mangkit ada ruang untuk menapah. Alhamdulillah. Ni dak, dia duduk mengangkang dia makan. Nasi duduk tengah-tengah celah kangkang dia. Kuduh ya Allah tahan kau. Dia makan, dia sumbat sampai belahak 4 kali. Yang mula-mula dia bagi amaran, yang kedua dia kata nak mampu dah. Yang ketiga, yang keempat tunggu hari dia kata. Tu dia. Tu yang tarawih tapi muslimin, muslimat dirahmati Allah. Hidup bukan untuk makan tuan-tuan. Tapi hidup untuk ibadah. Makan sebagai kesampingan untuk meneruskan ibadah. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah. Tu baru mula, tak masuk lagi kitab. Itu sebab kita kena mengaji dalam bab sunnah-sunnah Nabi. Kita kena mengaji bawa satu dalil yang bawa dengan hadis. Kalau kata Al-Quran itu sebagai petunjuk awal, petunjuk kedua adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pasal apa? Dia role model kita. Kita nak ambil dia sebagai model bagaimana nak jadi Islam sejati, bagaimana nak jadi ahli syurga, bagaimana nak jadi orang yang dapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Belum tentu kita kata kita boleh masuk syurga dengan banyak amalan kita. Tidak. Tapi kerana dapat rahmat daripada Allah. Ada hamba Allah, tuan-tuan, dia sembahyang sunat cukup lihat, dia buat wajib saja, tapi dia masuk syurga. Pasal apa? Pasal dia buat satu fardu yang TikTok. Walaupun benda tu fardu komplit, cantik, Fatihah apa semua. Ada orang kita sebab apa dia kena buat sunat? Sebab nak menampung yang fardu. Faham tu? Sebab apa kita buat sunat? Nabi ajak sebab nak menampung yang fardu, sebab ada kecatatan. Tapi ada orang dia fardu saja, sunat dia tak pernah buat, sebab dia rasa fardu dia dah clear. Yang mana tuan-tuan? Tuan-tuan duduk yang mana?
Kalau tuan-tuan hak yang jenis rasa dia dah clear dah, tu yang fardu lalu habis-habis bagi salah hilang, habis bagi salah hilang. Amboi. Tak kata ke orang lain, orang ni bagus. Dak duduk di sini semua elok. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Kita masuk dalam tajuk kita. Bab 74. Bab ruksah fi dzalik. Ruksah ketika mana kencing berdiri. Kencing berdiri ni, dia ada ruksah. Ruksah dia ada hukum yang dikatakan oleh Imam Syafi'i dalam usulul fiqh. Dia ada ruksah, dia ada azimah. Ruksah kelonggaran, azimah yang tua, tak boleh berubah. Ruksah dengan azimah. Orang yang nak piau, dia nak yang betul-betul, dia ambil azimah. Kalau kata haram, dia kata haram. Kata tak boleh kencing berdiri, dia ambil azimah. Dia tetap takkan berdiri. Tapi dia ada hamba Allah, dia ambil ruksah. Ruksah ni maksudnya kelonggaran. Boleh tak boleh? Sat lagi dia nak bagi 5 sebab. Sebab apa Nabi kencing berdiri? Sat lagi bayang balik dengan tuan-tuan pasal apa tuan-tuan kencing berdiri. Okey. Wa qala musannif rahimahullahu taala anhu, kata pengarang kitab ini, pengarang kitab Bahrul Mazi, Syekh Idris Al-Marbawi, bab mengharuskan pada demikian itu, yakni ruksah. Ketahuilah kiranya ya saudaraku, telah lalu disebutkan kencing duduk itulah kencing yang baik dikerjakan akan dia. Maka sekarang hendak menerangkan hadis yang datang menyebutkan Nabi ada kencing berdiri, iaitu dengan sungguhnya telah dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi akan satu hadis demikian bunyi dia. Ada hadis cerita Nabi kencing berdiri. Tapi kena ada huraian dulu. Kalau tidak lagi dia pakat kencing berdiri habis. Bukan takat kencing berdiri yang kawan-kawan pun dikencing. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Hadis yang dia bunyi. An Huzaifah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ata subatata qaumin fabala 'alaiha qa'ima fa ataituhu biwudu'in fazahabtu li ata'khir khira anhu fada'ani hatta kuntu 'inda aqibih. Maksudnya tumit. Baik. Saya tak ada baris tuan-tuan, minta maaf. Diriwayatkan daripada Huzaifah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengar cerita ni, datang ia akan satu tambunan sampah berbuang-buang bagi satu kaum, maka kencing atasnya. Hal keadaannya siapa tadi? Nabi. Hal keadaannya berdiri. Ada di pada tambun sampah, tempat buang satu kaum sampah tadi. Nabi datang dengan keadaan berdiri. Maka aku datang akan dia dengan air, mengambil air sembahyang. Maka pergilah aku, kata Huzaifah, daripada sudah aku letakkan air dekatnya, supaya aku undur daripadanya, dan biar ia menghabiskan qada hajatnya di belakang mataku. Maka menyeru ia akan daku hingga ada aku terdiri di sisi tumitnya. Kata Abu Aisyah, bermula hadis ini lebih as-sah, bukan sahih tapi as-sah, lebih kuat, yang diriwayat akan dia daripada alaihi salatu wassalam, Nabi. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Baik, dia tertanya-tanya, oi boleh ke kencing berdiri ni? Pasal ada hadis. Baik, kita bincang. Masalah 75, kencing berdiri dan khilaf ulama padanya. Ulama pun khilaf. Sebab apa? Saya nak bagi tahu kat tuan-tuan, bila kita mengaji satu hadis, dia ada zahir hadis, dia ada takwil hadis. Ada orang ambil zahir kepada kenyataan matan hadis. Contoh, ada orang ulama dia ambil ayat mutasyabihat, dia ambil, dia takwil benda yang tersirat di dalam ayat tadi. Okey, ulama-ulama kita ambil yang tersirat, itulah dipanggil khalaf. Ada ulama yang ambil daripada zahir hadis, matan tadi, dia dipanggil salaf. Salaf ni yang duk ada ni, siapa buat lain daripada yang Nabi sebut, bid'ah, dia kata. Maka hukum mazhab az-zahiri mengatakan
Siapa kencing berdiri, tadi sabit pada hadis awal, haram, dia kata. Sebab Nabi tegah, walaupun datang Nabi buat tu ada sebab, dia kata. Kalau berdiri pun ada sebab-sebab musabab. Baik, ini khilaf. Yang ni ulama khalaf, yang ni ulama daripada ulama kita yang 4 mazhab. Baik. Manakala engkau hendak menyebutkan hukum kencing berdiri pada mazhab kita Imam Syafi'i, dan di sini menerangkan khilaf ulama salaf. Ini ulama salaf diambil daripada zahir hadis. Pada kencing berdiri, kata Imam Nawawi. Imam Nawawi dia khalaf, dia bukan salaf. Telah berkata Ibnul Manzur di dalam kitab Al-Ashraf, telah bersalah-salahan ulama pada kencing berdiri, maka telah sabit daripada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an, dan Zaid bin Sabit dan Ibnu Amru dan Sahl bin Sa'ad akan bahwasanya segala sahabat Nabi ada kencing berdiri, dan diriwayatkan akan demikian itu daripada Anas bin Malik dan baginda Ali dan Abi Hurairah radhiyallahu anhum, dan lagi telah memperbuat akan dia oleh at-tabi'un, orang yang ikut sahabat, nama dia at-tabi'un ataupun tabi'in, seperti Ibnu Sirin. Siapa Ibnu Sirin ni tuan-tuan? Kalau tuan-tuan pernah dengar satu kitab nama dia Tafsir Ahlam, Tafsir Mimpi. Inilah pengarang kitab dia. Kubur dia ada di Mekah, ada di Kahirah. Ibnu Sirin. Dia ni takwil mimpi cukup terah, cukup pandai. Mimpi apa pergi jumpa dia, mimpi apa pergi jumpa dia. Sehingga dikatakan, mengapa adanya mimpi? Mengapa Allah buat mimpi kalau tidak ada sebab musabab? Tapi kalau tidak, tak ambil ayat sembahyang, pakai qulu inna lillah, bukan bismikallahumma ya wamut. Tu tak pakai sekupang. Saya mimpi kena patuk ulang, ada ke jantan boleh patuk ulang, ada orang nak main Minang kot bunyi pun. Punya tak pakai, mana boleh pakai macam tu. Tapi dia ada dan boleh dikira pakai. Sebab apa? Kalau kita tengok dalam Quran, waktu kita tidur, roh kita Allah pegang. Kalau Allah tak bagi balik, maksudnya mati. Bila dalam genggaman Allah, Allah bagi ilmu laduni dalam dia. Allah bagi ilmu. Kalau Allah genggam tu, maksudnya ada ilmu. Tapi kalau Allah genggam, dia ambil balik, maksudnya mati. Tapi Allah lepas. Waktu sampai, Allah lepas, masuk balik. Dalam Az-Zumar. Bandit. Surah Az-Zumar. Ayat yang dia kata digenggam. Siapa genggam? Allah Ta'ala. Waktu kita tidur, roh kita Allah genggam, Allah bawa. Itu sebab doa masnun, apa dia? Doa sunat selepas bangun daripada tidur, alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah, syukur pada Allah, hidup aku, telah aku mati. Mati dah kita. Mati pasal apa? Pasal tidur. Allah genggam dah roh kita. Itu kata Ibnu Sirin, di antara tabi'in. Dan Urwah Ibnu Zubair, dan ada yang berkata makruh akan sebagai makruh yang bersangatan, yakni makruh li tahrim. Siapa kencing berdiri, makruh haram. Makruh kalau dia buat kerap jadi haram. Ya, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Terus masalah kencing berdiri telah boleh jadi saksi, tidak boleh jadi saksi. Nak pergi menikah anak, kalau saksi pun tak boleh jadi, wali telah lagi lah. Pasal apa? Pasal kencing berdiri. Nak jadi saksi tak boleh. Sebab apa? Sebab kencing berdiri. Jatuh. Dia jadi fasik yang kuat. Kacau. Kita jadi saksi kejadian, cek balik, dia kencing berdiri. Kata-kata kencing berdiri, kawan pun dia kencing. Memang lagi tak boleh pakai. Tu ni sebut dalam kitab. Baik. Ya saudaraku muslimin muslimat yang dirahmati Allah, setengah daripada sahabat Nabi SAW memakruhkan, amat-amat makruh kencing berdiri itu ialah Ibnu Mas'ud dan lain daripada sahabat Nabi seperti Asy-Syu'bi dan Ibrahim bin Sa'ad. Maka Ibrahim bin Sa'ad telah mengeluarkan jadi saksi akan orang yang kencing berdiri itu. Dan ada qaul yang lain, iaitu bahwasanya jika seseorang itu kencing berdiri pada tempat, kena tengok pula cara kencing berdiri, tempat bertebangan air kencing,
dia kencing atas sampan dia. Nu ribut di tengah mai, dia bangkit kencing. Angin mai daripada depan, tak boleh kencing macam tu. Kena biar angin mai daripada belakang. Kita kencing ayak tu dipih, angin tolak pih. Kalau mai balik, tu tak boleh jadi saksi. Maksudnya dia kena tahu hukum hakam habis macam tu. Boleh tak? Boleh jadi saksi. Sebab apa? Lagi kita tengok sebab apa Nabi kencing berdiri, kata Imam Syafi'i. Maka jika tiada berterbangan, maka tiada mengapa. Inilah perkataan Imam Malik. Kata Imam Malik, guru kepada Imam Syafi'i, mazhab Malik, boleh kencing berdiri tapi tengok angin mai ikut mana. Tengok angin mai ikut mana. Boleh kencing terus lah, duk cari angin buat apa? Duk dalam bilik ayak ya pun. Ada angin tak? Tak ada angin. Tak ada angin, tak apalah. Baik, kita tengok balik. Masalah kencing berdiri dan takwil perbuatan Nabi. Kita nak takwil. Itu kata hadis tu, jangan terus ambil matan zahir dia, tapi ditakwil. Takwil hadis adalah hadis pada masalah 74 itu menunjukkan Nabi ada kencing berdiri. Maka kerana apa makruh kita memperbuatnya, kata Imam Syafi'i. Pasal apa makruh? Adapun sebab makruh itu telah diterangkan pada masalah 73. Dan adapun perbuatan Nabi itu beberapa ihtimal yang boleh kita ambil sebagai kandungan, isi kandung dia tadi. Boleh kita tanggungkan yang pertama. Sebab apa Nabi kencing berdiri? Kata Imam Syafi'i, diriwayatkan daripada Imam Syafi'i bahawasanya orang Arab menyenangkan dan menyembuhkan sakit pinggang dengan kencing diri. Kalau tuan-tuan ada sakit pinggang, kencing diri. Ni orang Arab kata, bukan Nabi kata, tuan-tuan. Aduh, bunyi pun aduh. Kencing diri boleh hilang sakit pinggang. Ini kata orang Arab. Nak pergi senang kencing, nak pergi tak sakit pinggang, kencing berdiri. Kata Imam Syafi'i, maka yahtamil Nabi kencing berdiri sebab mungkin Nabi ada masalah kencing ataupun masalah pinggang, kerana sakit pinggang dan menyembuhkan dengannya. Itu yahtamil, faedah pertama. Yang kedua, yahtamil Nabi sakit bawah pelipat. Mungkin Nabi sakit pelipat. Tang mana pelipat, tuan-tuan? Di lutut belakang tu. Saya kata pelipat tang ni pula, mana ada kena-mengena. Pelipat tu di bawah belakang lutut. Nabi sakit tang tu. Mungkin itu yahtamil. Yang kedua. Yang ketiga, sebab Nabi kencing berdiri itu kerana tiada didapatinya tempat boleh duduk oleh kerana kotor sebabnya. Situ. Pipi masuk bilik ayak. Tengok-tengok, Allah, daripada kandang lembu. Penuh tai. Penuh habis. Tak ada siapa nak maintenance. Bunyi pun. Saya heran lah. Saya sebut dah minggu lepas. Ada tak duit dalam simpanan tuan-tuan ni, duit lebih-lebih tu? Tuan kata riba tu lah. Tapi kalau tuan-tuan mudharabah tak apa. Duit tu nak pitau tak mana? Himpun ramai-ramai jemaah, ambil seorang RM10 pun cukup dah. Pergi bagi upah seorang, suruh dia maintenance cuci. Boleh. Ataupun tak ada tandah awam, pergi buat tandah. Ambil daripada hasil duit riba. Jangan duk biar benam dalam tu. Gelak besar tokek bank. Ambil juga, tapi dijadikan untuk kegunaan orang awam. Boleh. Kan? Tuan-tuan letak RM10,000. Lama mana dah? Dekat dengan 10 tahun dah. Tengok mai kok mana, atau ada lagi RM500 ni, mai kok mana, tak tahu. Ambil, itu riba. Interest. Riba, harta lebihan yang kita menega dengan dia dengan cara yang mungkin tak kena. Tapi lah ada sistem Islamik, tak apa. Dia bagi mudharabah. Kalau hak yang dulu belum tentu ada. Ambil hak tu, kita himpun ramai-ramai, kita buat tanah. Boleh tak guna untuk maintenance orang yang nak maintenance tadi? Boleh. Sebab dia termasuk dalam duit tu. Orang yang maintenance tadi orang Islam, boleh tak dia makan? Tak apa, boleh makan. Sebab dia bukan makan duit riba kita, dia makan hasil kerjanya. Tu kena faham. Dia makan hasil kerjanya, bukan dia makan duit hasil riba kita. Duit hasil riba kita dah habis dah tujuan dah berubah. Ayam najis jatuh dalam air yang banyak, suci najis tadi. Kaedah dia yang tu ya. Tapi kalau najis jatuh dalam air yang sikit, punggah. Haram dia.
duit riba, masuk dengan duit yang sikit, riba ke semua. Tapi kalau ayam, ulang hak tu lah. Tapi kalau dia jatuh dalam tempat yang banyak kegunaan dia kepada kemaslahatan, maka duit tadi terus jadi halal, tuan-tuan. Itu kaedah Imam Syafi'i. Baik, terus. Yang keempat adalah ia kencing berhampiran orang berdiri dekatnya. Kencing dekat kawan, bukan kencing kawan, ulang hak tu. Kencing dekat kawan. Sebab Huzaifah tadi dipanggil, dia duduk tepi. Sebab apa? Nak sebagai dinding Nabi. Jangan duduk tala kat Nabi, jangan duduk tala kawan. Bunyi pun tak tala belakang dia. Kita kencing ikut angin mai. Jangan ke angin pi pula habis belakang kawan yang kencing kita. Bagi angin mai belah ni. Okey. Yang kelima, yahtamil ia, nak ambil kandungan dia tadi ialah kerana kencing berdiri itu kerana hendak menunjukkan. Itu kadang-kadang kena ingat. Nabi buat atas sebab apa? Kerana menunjukkan harus kencing berdiri pada sekali itu, oleh kerana adatnya ia kencing duduk selama-lamanya. Nabi selama umur hidup dia kencing duduk. Yang ni saja terkeluar. Huzaifah kata dia kencing berdiri. Kita mau kencing diri. Kencing duduk tu boleh kira dengan jari. Aku mana pi pun tak tahu. Ada sebab musabab Nabi kadang-kadang dia lawan daripada sifat asal dia. Nak abang kata itu sunat sahaja. Contoh, Nabi sembahyang tarawih dalam masa sebulan, dia sembahyang satu, lepas tu dia ambil 21, 20, 27. Itu saja Nabi sembahyang dengan jemaah. Berapa? 8. Yang lain semua Nabi buat sembahyang di rumah dengan anak isteri dia. Berapa? 20. Ada kata 36. Hak yang buat 8 tadi pasal apa? Dia kata Nabi buat, pandai kena ke dia. Nabi buat dia qiyamul lail sepanjang tu sampai 1/3 malam. Dan ada Nabi buat, dia buat 2, dia tawaf. Tawaf ni 7. Lama tak malam Jumaat, malam yang dinamakan malam Ramadan? Ya, lama. Kita ada inna a'taina kal kausar, rukuk bidah, bangkit apa-apa. Wah, kami masjid kami 9 suku habis dah. Bangga dia cerita ke orang. Patutnya yang nak patut bangga, masjid kami habis pukul 12 malam tarawih. Patut hatu yang kita bangga. Wah, itu imam hampa laju, laju. Fatihah napas. Megah dengan orang. Sedangkan Fatihah ni kena baca 2 napas. Tu dia panggil sab'al masani. 7 dibahagi 2. Berhenti tak mana-mana ambil pula. Dia bagi dia har. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin ya boy amah. Dia bawa motor tu hampir tak ada nak lompat. Dah habis-habis amin tadi. Inna a'taina lah pula. Lalah hak makcik ni pun malah nak pergi mayang masjid tu awak. Ambil tak dan kita nak baca Fatihah baru bismillah dia rokok dah. Hak tu yang tak mau nak pergi dia kata. Bagi luang, dia kata sakatatain, sengap sat, bagi masa sat dekat makmum. Nak kata tarawih. Apa maksud tarawih? Tarawih maksudnya rehat. Sembayang tu dalam keadaan rehat. Habis apa dia rehat dia? Kita selawat. Kalau di Mesir saya dulu ada imam, dia ajak baca qul huwallahu ahad Allahus samad sambil kita relax sat. Sat lagi bangkit mau ada setengah jam pula. Tu dia. Duduk habis dia qul huwallahu ahad Allahus samad. Lepas tu buat tazkirah 20 rakaat. Kita selawat pun bunyi kot lain. Orang kata sallallahu alaihi wasallam, dia kata esok mai lain bunyi pun hak ujung. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita tak boleh dah kata tarawih. Kata ulama nama dia Ibn Al-Khatib, dia dalam kitab dia cerita bab ahya Ramadan, dia tak boleh kata dah dia sembahyang tarawih. Sebab sifat sembahyang tarawih automatik lari daripada perbuatan Nabi. Dia nak ambil 8 ya. Betul 8. Hadis sahih Nabi buat depan masyarakat, nampak Nabi buat 8, tapi Nabi buat pula di rumah dengan anak isterinya. Sehingga dikatakan sahabat lalu dekat rumah Nabi dengar bunyi berdesir, berdengung macam dengan lebah. Apa Nabi buat? Nabi duduk tengah sembahyang. 1 rakaat Nabi baca 2 juzuk. Kita jangan kata 2 juzuk, 1 muka surat pun leleh habis dah.
Hamba itu imam ni bila nak habis tu? Kaki tak ni bunyi apa? Ramadan nak cari pahala, kena sakit lah tuan-tuan. Ramadan nak basuh. Ramadan madrasah. Maka bila kata madrasah, dia kena ada latihan, kena berdiri. Pasal apa yang tak boleh rasa? Tak rasa. Dia nak kena pergi Mekah juga. Amboi. Sembayang di Mekah tak apa bunyi pun. Tak cari dak. Pasal apa tidak rasa kemanisan Ramadan? Sebab dia kita tak mula daripada mula-mula kita puasa. Kalau kata sembayang, sebab apa sembayang tidak khusyuk? Sebab dia mula dengan cara berwuduk. Sebab apa tidak manisnya ahya Ramadan, nak hidupkan malam tarawih? Sebab puasa kita tu tak betul. Hanya puasa awam saja. Tengok buka sadar. Dia pergi pasal Ramadan, jari ni ayak tebu, jari ni ayak ni, hampir penuh jari, tak tahu nak berapa dah. Beda nak buka saja. Dia lantak habis ke semua tu yang dia baca doa tu. Doa apa dia baca lepas buka puasa? Masa nak buka puasa, orang kata Allahumma lakasumtu wa bika amantu. Dengan engkau lah aku beriman. Dia tak. Allahumma lakasumtu, ya Allah ya Tuhanku, aku puasa, wa buluk tu wa lapak tu. Apa saya tu yang sembahyang tarawih tak kata wahala tu. Dia tak rasa manisnya. Okey, ulama kata tak boleh dah kata tarawih sebab tak ada rupa-rupa sembahyang tarawih. Habis-habis assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, itu imam bangkit dah. Oh, kita pun bangkit ligat. Tarawih dia kena rehat. Maka itu dinamakan ihya Ramadan saja. Nak hidupkan malam-malam Ramadan. Kita tak kata dah tarawih. Senang macam tu. Tapi di dalam ihya Ramadan, malam-malam Ramadan, kita ada sembahyang sunat tarawih. Okay. Kalau tengok daripada kacamata Nabi geleng umat dia sembahyang macam mana tak? Inna a'tayna kal kausar fasalli li rabbika wa inna syani'aka huwal abtar. Allahu akbar. Makmum baca baru bismillah baru habis. Lepas tu siapa yang nak tanggung hak lebih? Tu imam tanggung. Pasal apa yang awak laju sangat? Kami ambil tercirit-cirit di belakang dia bunyi. Dia bawa, dia jadi driver, dia bawa bah tu sampai kona sana, kona sini, nak bagi secepat sampai. Selamat tak bawa macam tu? Tak selamat. Kita yang makmum tadi. Maka bacalah bagi elok. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Itu sebab kalau Nabi buat, Nabi pi, ada hari Nabi tak pi, maka hukum dia sunat. Nabi tak pernah tinggal dalam seumur hidup dia, wajib ataupun muakkad. Okey, kena tengok balik yang tu. Ini yang Nabi kencing berdiri ni, itu sebab kita tak boleh kata haram, sebab Nabi kencing juga berdiri, tapi sekali ya seumur hidup dia. Maka makruh sebab tak berapa disukai. Baik, terus muslimin muslimat yang dirahmati Allah. 78 masalah mendekati orang yang kencing. Kita nak pi dekat orang yang sedang qada hajat. Ya saudaraku, kalau seorang yang sedang kencing, maka harus seorang itu datang. Harus. Buat tak apa, tak buat tak apa. Itu maksud harus. Seorang yang datang atau menanti dekatnya, dia nanti, dia duduk dekat orang yang kencing dengan dalil Nabi. Kalau boleh mai tunggu. Jangan duk tinggal kawan. Duk dalam hutan ke, duk di padang ke apa, tunggu kawan tu. Okey, sebab dia perbuatan Huzaifah. Baik. Dalil Nabi kita kencing telah didekati oleh sahabatnya seperti yang tersebut di dalam masalah di dalam hadis 74. Tetapi mendekatnya itu dengan syarat. Dia ada syarat. Jikalau kencing berdiri, tu kena pergi dekat. Kalau dia kencing duduk, jauh. Pasal apa? Dengar. Adapun dia kencing duduk, kalau dia kencing duduk, maka yang sunatnya jangan mendekati. Tak boleh duduk dekat dengan dia. Pasal apa? Akan dia bahkan saugianya jauh, kalau boleh jauh daripadanya, kerana yahtamil, takut-takut ia hendak mengeluarkan angin. Kalau kita kencing duduk, lalunya kita terkentut dulu. Bunyi pun kawan ni berdiri dekat. Mula nak kelak benda pelik. Kalau dia kencing duduk, jangan duduk dekat. Tapi kalau dia kencing berdiri, pergi dekat dia, tolong selamat dia. Tapi membelakangi. Bagi dia habis kencing, kita pergi. Kita tolong jadi. Itu sunnah Nabi SAW. Tapi kalau dia kencing duduk, dia pergi kat dia dah. Sebab yang pertama, takut dia terkentut. Okey, baik, saya nak bincang. Kentut ini
ialah dia kata di sini barangkali tercium daripadanya bau busuk yang kencing, dan boleh jadi ia mendatang keaiban ke atasnya. Aib pada si kentut tadi. Kentut ni aib tuan-tuan, sehingga nak duduk dalam masjid pun kalau nak terkentut pergi keluar. Sebab apa? Mulianya masjid. Nak terkentut pun pergi keluar. Bunyi pun Masjidil Haram, kayuhlah cerita ni dia kata. Tapi kalau nak betul, nak pahala, nak yang memuliakan masjid, keluar, pergi kentut di luar. Nak buh bom sak mana pun pergilah bubuh. Jangan kentut dalam majlis. Kalau kita baca Tarhib wa Tarqib li Qiraatil Quran karangan Imam Nawawi, bila kita duduk dalam halaqah kita mengaji, kentut kena minta izin pada guru, pergi keluar, izin. Please teacher, may I go out? Tu budak-budak lah, minta izin keluar, pergi lepas, main masuk balik. Jangan tanya nak pergi mana. Tak, cikgu dia tanya pergi mana, pasal apa? Saat lagi dia menyerang, kena tanya lah. Tapi kalau kata dalam majlis kita, orang tua-tua angkat tangan, tu kena minta izin, kata Imam Nawawi, keluar. Saat lagi masuk balik. Air tak basah pun jangan duk buat lawak kat dia, kesian kat dia. Tak basah tu dia murah kentut lah, tak apa, sunat pergi keluar kentut. Sebab apa? Majlis. Kalau dah dia terkentut sebab aib pada diri. Tapi kalau dalam orang Arab, kentut, kentut lah, tak apa dia kata. Jangan duk belahak depan dia, aib. Tunggang tu balik pula dah. Duduk dalam bah, dia kentut, dia gelak pula. Pasal apa? Lega lah bunyi pun, arak. Pasal apa? Dia keluar penyakit. Kita tak boleh kata apa. Ini kelaku orang panggil. Belahak jangan. Muak kat perhati, satu bah perhati kat kita, jadi halu ya kita pun. Muak kat perhati kita, aib. Aib lah tuan-tuan, belahak. Keluarlah juga. Pasal apa? Ini kata pendapat dan kata orang-orang Arab. Kentut tak aib sebab buang penyakit. Belahak menunjukkan apa kita makan. Ada orang miskin, ada orang yang tak makan lagi, dia belahak dah. Bau darian, 8 tahun dah aku tak makan darian, bau darian pula dah. Nampak tak? Tasawuf cantik tuan-tuan benda ni. Tu sebab Nabi kata jangan makan tepi jalan. Jangan makan tepi jalan tu bukan rekah jalan tepi, hak jalan tu tadi. Makan tepi jalan maksudnya gerai tu duduk tepi jalan. Hak siapa yang buka gerai tepi jalan mau boleh injak sikit. Sebab apa? Ada orang miskin, ada orang fakir akan lalu lalang. Kita duduk makan tepi tu, fakir miskin perhati, berdosa kita. Berdosa kita. Jual benda makan tak apa, ni hak cerita pi makan tu. Orang jual tu tak salah, dia nak pi tang mana pun nak tepi jalan juga. Yang pertama kerana dia menunjuk kepada orang di tengah makan. Membeli tak apa, tak ada apa masalah. Ni dia tengah makan tepi jalan. Lepas tu pula lalu pula lori Korea lalu, ram lalu. Lori Korea ni lori tu tayar 10 lah, terbang pergi habis. Apa segala benda yang ada di tayar dia terbang masuk dalam tu, tambah perisa. Sedap bunyi pun hari ni. Pasal apa tak tahu. Lalu lori tadi, nasib baik lori tu, maka kalau MDL punya lori yang elok, sambil bau semua ada. Maka jangan makan di tepi jalan kalau boleh. Ini kalau tengok daripada mustalah hadis, ulum hadis, kalau kita mengaji, orang yang hafal hadis, kalau dia nak riwayatkan hadis, dia makan di tepi jalan, orang nampak jatuh hadis yang dia bawa semua dhaif. Berat tuan-tuan. Kalau jadi guru, jadi ulama, tak boleh makan tepi jalan. Dia kena ada satu space untuk dia, iaitu di dalam. Sebab apa? Sebab dia menunjuk-nunjuk cara makannya, sehingga si miskin ni rasa dia telan ayat liuk cukup dah, maka jatuh dhaif. Allahu Akbar. Pasal Nabi tak pernah buat macam tu. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, dia katakan aib macam mana. Tapi yang disebut di sini Imam Syafi'i kata apa? Jauhkan diri kamu daripada orang yang kencing duduk tadi, sebab dia akan mengeluarkan angin. Malu pada diri dia, dia malu. Okey, kita duduk jauh. Tapi kalau dia berdiri, saya ulang balik, maka dekati dia. Sebab apa? Nak tolong tutup keaiban diri dia. Okey. Apa maksud aib? Apa maksud aib? Aib ni maksudnya kalau dalam kitab Qamus Al-Marbawi, maksud dia aib ni maksudnya sesuatu yang memalukan. Aib, aurat pun aib. Sebab apa kita tutup aurat? Sebab menutup benda yang memalukan kita. Kita tutup sesuatu yang memalukan, menutup aurat, nama dia. Aurat tersebut dia termasuk dalam aib. Ya,
muslimin muslimat dirahmati Allah. Tak lagi. Bunyi-bunyi dah tapi boleh gagah lagi. Sebab saya nak pi satu sikit lagi. Bab istitari indal hajat. Bab 79 pada menyatakan melindung diri waktu qada hajat. Kita kena cari tempat lindung diri ataupun orang tolong lindung kepada kita. Bagaimana? Ketahuilah kiranya ya saudaraku muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Apabila seseorang mau qada hajat, yakni kencing atau berak, tidak saugianya bertabiat seperti Hindu. Ni dia sebut saya, bukan saya sebut dia kata rasis pula. Ni kitab sebut nah. Bila dia tulis ni saya baca, tabiat seperti Hindu, iaitu tertinggung di tengah-tengah luas dengan tiada memperdulikan orang. Dia rasa nak merah, dia merah. Orang Melayu kita kata, dia kata tabiat Hindu. Bukan Hindu, Hindu tu agama. Tapi pasal Syekh ini Idris Al-Marbawi, dia orang hidup zaman dulu. Bila kata Hindu tu orang hak yang duduk di kisah lah. Sebenarnya Hindu tu agama. Okey, baik. Dia tidak peduli orang. Ini perangai orang macam ni, maka tak elok. Maka tabiat yang demikian itu tiada disukai oleh syarak. Islam tak suka buat perangai macam tu, dengan kerana huduhnya dan tiada mempunyai maruah. Orang macam ni tak ada maruah. Dia tak ada maruah, tak ada harga diri. Kalau nak buat jual beli pun memang tak laku sekupang. Lempak ke laut pun jos pun tak makan. Pasal apa? Dia tak ada maruah. Tapi hak tak ada maruah tu yang kita teringin sangat. Betul tak? Londeh habis-habis. Nampak habis ke semua? Hak tu sebenarnya tak ada maruah. Dia buka aurat dia. Hak tu yang kebulung sangat tu. Jatuh serban sambil duduk naik motor terbelih yang tu lah. Alhamdulillah bunyi pun. Lalu kat mana? Lalu kat Pantai Cenang. Wah, bunyi pun. Luruh serban. Jaga tuan-tuan, bila kita pakai satu benda yang dibuat oleh Nabi, kita buat satu benda yang tak elok, terkutuk, 2 kali ganda dosa. Yang minta maaf saya sebut tuan-tuan. Pakai serban, pakai minyak wangi, dia pergi bantai serokok. Uduh sungguhlah tuan-tuan. Mintalah, kalau teringin naik serokok, buang-buanglah lebay tu. Malu kan lebay. Teringin tengok-tengok, oh, nyonya cantik sudah lalu. Fiwit bunyi pun serban tu ada atas kepala. Malu lah tuan-tuan. Tuan-tuan duk buat kerja macam tu. Sebab apa? Kita buat tu menggambarkan perbuatan Nabi. Rahmat akan turun pada kita. Tiba-tiba kita cari laknat. Tuan-tuan duk buat kerja macam tu. Dia naik motor nak main ke masjid, cantik dah, ambil ayat semayang dah, dia selok nampak kepala lutut naik motor Honda Chris dia. Kepala lutut tunjuk daripada rumah sampai ke masjid. Ish. Mana tasawuf tuan-tuan mengaji ni? Satu, dia nak ambil ayat semayang, duduk tu cantik dah, hak yang benda yang orang buat bagi kat dia, dia duduk, dia selok sampai habis, nampak paha orak-orak hak 5 kupang apa semua nampak habis. Bismillahirrahmanirrahim. Tu perhuduh juga tuan-tuan. Lainlah kalau tuan-tuan duduk dalam bilik ayak, makruh, tak apa. Ambil semayang, ambil bogeh pula tu, ya Allah, apa datang tu pula dah. Malu kat cicak pun punya. Nasib baik dia tak tepuk tangan. Kalau dia tepuk tangan lari. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, Nabi itu diutuskan nak bawa rahmat. Innama bu'istu li utammima makarimul akhlak, kata Nabi. Tidak, aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak manusia. Tiba-tiba buat pemakaian Nabi, perbuatan tak ada langsung macam Nabi. 2 kali haram dekat dia. Sebab apa? Memburukkan Islam itu orang Islam. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Terus, maka apabila hendak berak atau kencing biarlah berlindung diri daripada mata orang. Tak ada orang. Dengan apa-apa dinding ataupun bertunggul, ataupun masuk ke dalam lopak yang di dalamnya. Orang nak buat bangunan, koreklah lopak bagi dalam, nak tanam simen, dia masuk dalam lopak tu, dia merah. Sunnah Nabi, dia kata. Kena kat dia pula dah. Memang cari lopak, betul lah cari lopak dalam. Tapi di sini orang nak buat kontrak, nak tanam simen apa semua, dia pergi merah dalam tu. Main don ni tengok, ya kok ngapaan sih, ada tahinya. Nak jadi cerita lain pula. Cari lopak ni maksudnya. Tapi lah ni alhamdulillah
Ada tempat-tempat kita nak buang senang dah tuan-tuan. Tapi dia tanam dia masjidnya, dia tanam dia masjid lah. Lepas-lepas berak haram dia tak flush pun. Kelaku juga. Kalau kata kita boleh tunai hajat, tunaikan hajat orang lain, memudahkan urusan orang lain. Dia main-main buang di masjid, flush pun tidak. Ni saya pesan kat tuan-tuan, kalau kita buat separuh jalan, Allah pun bagi kat kita separuh jalan. Kalau kita menyusahkan orang, urusan hidup kita akan susah. Kalau kita memudahkan urusan orang, Allah akan mempermudahkan segala urusan kita. Kalau dah kata lepas, tolong tarik, tolong cuci bagi elok. Senang orang masjid. Sebab tidak ada gaji sebenarnya dalam menguruskan masjid. Masjid tidak boleh terima zakat. Yang boleh terima zakat orang yang menyempurnakan tadi. Tapi itu pun khilaf. Kita tak boleh terima ni masjid. Yang boleh terima hanyalah orang yang menghambakan diri dia untuk membersihkan masjid, ataupun dia jadi amil. Itu saja yang boleh terima. Ni aku bagilah zakat ni pada masjid. Masjid tak masuk asnaf, tuan-tuan. Tapi untuk orang yang bekerja untuk masjid, boleh terima. Sebab dia fi sabilillah. Nu nak basuh tuan-tuan hak tinggal. Tiap-tiap kali mai dia kerja tinggal. Tu termasuk, tuan-tuan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Maka tiap-tiap nak masuk, kata bila Ramadan nak habis, mai bagi duit balik, beda upah balik. Okey. Masalah berlindung diri, berak atau kencing dan hadis, hanya masalah berlindung diri itu telah didatangkan oleh Imam Tirmizi, hadis mursal. Mursal sahaja. Boleh sangkut menyangkut saja. Tak boleh dijadikan sebagai hujah juga. Tapi kita nak tengok juga apa yang dikata oleh Nabi. Masalah hadis tadi tak apa, pembawa hadis tadi yang ada masalah. Maka ada hadis sahihnya telah meriwayat akan dia. Ada hadis sahih daripada Muslim di dalam sahihnya pada bab tastatiru indil baul. Dan dengarlah bunyi hadis yang didatangkan oleh Imam At-Tirmizi. Begini bunyinya. Anas qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam iza arada al-hajata lam yarfa thawbahu hatta yadnuwa minal ardi. Ni dengar elok-elok. Ni selalu jadi kat kita. Apa dia maksud dia? Diriwayatkan daripada Anas radhiyallahu anhu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila menghendaki ia akan qada hajatnya, tiadalah ia mengangkat mengangkat akan kainnya hingga hampir daripada bumi, hingga tiadalah daripada jauh lagi sudah ia mengangkatnya, menyingkapkan kainnya. Bahkan apabila sudah tiba tempat qada hajat itu, maka ia pun menyingkapkan kain duduk qada hajatnya. Kita tak, bila ayat tak mana tu dia selok habis dah. Waktu imam tu ada selok tu tahu dah. Tak, jangan dah buat kerja macam tu. Buat relax. Tapi bila orang bagi salam, jangan jawab salam. Sat lagi keluar baru boleh jawab. Sebab masa tu kita duduk tengah ni, hijau habis dah ni, cerin pergi habis dah ni, relax. Jangan duk buat kelang kabut. Sebab sat lagi masjid habis terabung kat kita ya. Tu kata balik, jangan duk singkap lagi. Nabi bila dia nak ni, dia relax sampai tempat dia nak ni, baru dia singkap, dia selak. Kita dah, dia selak habis dah pakai kentola pun kan, kentola apa dia singkap lagi, ambil nak ambil terang mana langsung. Tak boleh singkap. Relax sampai masuk baru singkap. Singkap tu waktu nak duduk singkap. Singkap nak masuk angkat kain itu tadi. Baik, masalah kencing berak berlindung diri orang dan hukum. Apa hukum dia? Adalah kencing berak berlindung diri mata orang itu sunat muakkad. Berlindung diri. Ada orang tak nak kencing ni? Rasa macam ada orang lari lagi ke dalam hutan. Ada orang tak? Ada orang. Ada lagi. Lari lagi ke dalam hutan. Lelah sesak ayat tu lah. Ambil masuk dalam hutan. Tak tahu kata ada orang tak. Kata orang tak tengok dah. Sunat muakkad. Sunat dituntut berlindung diri. Jangan duk lepas ikut dan ya. Macam seperti mana yang awal tadi kata macam perangai Hindu. Lepas ikut dan ya. Dia rasa ni. Tiang ni bagus bunyi pun. Tambah-tambah pokok yang kita makan hasil buahnya. Derayan ni pak duk bagi baja tiap-tiap bulan bunyi pun. Makruh. Sila ada ulama kata haram makan hasil dia. Dia ada pergi bagi. Kalau tempat tu ada pokok tak boleh. Tempat tu ada binatang, tak boleh. Tiba-tiba adalah binatang duduk, ada lubang.
kita pi tang tu pro timbul binatang tu pun. Pasal apa dia duduk dalam ayat terkapung kerana kita haram. Ada ulama kata haram, kalau ulama tasawuf kata haram, ulama syarak atau fiqh kata makruh. Busuk tu bukan kata kencing tu besar. Dia besar benda tu dah. Pasal hukum kata busuk tu ada menatang, maka haram kita sembahyang, kita kencing atau berak. Itu hukum dia. Bolehkah orang tua-tua dia tukang? Siapa kencing atas busuk, tunggulah teluk. Dia kata tunggulah benda tu besar masuk, dia kata. Maka kita set dalam kepala kita apa yang kita percaya, benda tu lah jadi. Ya ke tuan-tuan? Perbetul baliklah. Jangan duduk atas bantai. Sat lagi bisui, mai kok mana bisui jadi pun tak tahu. Habaq betul-betul. Duduk, sat lagi pecah. Nak tidur atas apa? Jawab cerita elok-elok. Satu. Yang kedua, bantai tadi tempat letak kepala. Kepala ni tempat paling mulia. Maka tak layak untuk kita duduk. Tapi tak peraya, waktu nak angkat nikah dia duduk atas tu. Yang saya herannya, nak menikah dia duduk atas tu, pengantin duduk atas tu, yang tu imam kat nikah duduk bawah. Kalau saya kata tak sah tahu adakah tu imam duduk bawah dia lepas ke atas? Patutnya tu imam kena duduk di atas, dia tu duduk di bawah. Lah ni buk mai dua-dua abang depa siap. Tu imam duduk atas tu, dia duduk atas tu, baru adil nama dia. Aku nikah akan nikahnya tu imam baju dia macam tu. Pasal apa? Duduk atas, aku duduk bawah. Mana kira dia? Tak sah lah tuan-tuan. Kata tak sah pula. Nak pasal nak memuliakan. Mulia terang mana sangat pengantin tu tadi. Sampai duduk atas bantai tu. Lawan balik bantai. Kalau nak bermain ke, duduk bagi duduk dua-dua. Untuk imam pun duduk. Ingat martabat kita dengan imam tu cukup rendah di sisi Allah. Imam ni cukup tinggi tuan-tuan. Kedudukan dia di sisi kita orang Islam. Tu dia, kita tidak kata nama dia imam, orang hadapan. Sampai martabat dia, kalau orang tanya saya, Tok Imam dengan Tok Mulu paling, orang mana yang paling ustaz nak muliakan? Tok Imam. Tok Mulu saya tak belakang ni. Tapi kalau Tok Mulu boleh jadi imam, tu saya tabik spring bagi kat dia. Pasal apa? Ni yang kita nak. Sebab imam kedudukan dia, tanggungjawab dia cukup besar tuan-tuan. Orang tak kata ustaz tak mau jadi imam kan? Minta maaf lah, saya tak mau jadi. Bagi abang-abang dah lah jadi. Esok tua-tua kot lah. Tu pun tua-tua pun tak mau dah juga, tak larat. Duk ligan mereka pula. Ini tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, muliakanlah mereka. Sebab apa? Imam wahwa amam. Imam tu di hadapan, duduk depan kita. Tiba-tiba kita letak dia, kita duduk atas bantai, dia duduk bawah. Kalau dalam adab sendiri sekali pun, kalau dia mai, dia duduk di bawah, kita duduk atas sofa, turun duduk bawah. Mulia kedudukannya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Terus adalah kencing berak berlindung diri mata orang itu sunat muakkad, yakni sunat yang dituntut. Dengan dalil Nabi memperbuat yang demikian itu seperti barang yang di dalam hadis pada masalah 73, iaitu dipanggilnya Khuzaifah. Nabi panggil Khuzaifah, maksudnya sunat. Tapi dipanggil pula itu maksudnya muakkad, dituntut sangat-sangat. Dekat dengannya supaya berlindung akan dia daripada mata orang. Dan sebagai yang tersebut di dalam Sahih Muslim, satu ketika Nabi pergi berperang. Nabi nak terkencing, nak terberak sangat-sangat. Yang sahabat lain terpaksa berjaga-jaga. Nabi pergi duduk satu tempat, Nabi doa dekat Allah, moga-moga dilindung. Sebab tak ada tanah tinggi dan sebagainya. Nabi doa bagi dilindungkan dia dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, baca dalam mukjizat, kitab mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pokok kurma yang ada di situ terus turun. Lindung Nabi untuk berqada hajat, tuan-tuan. Habis Nabi kencing berak, bumi pula isap terus najis Nabi. Nabi habis beristinja, pokok naik balik, tuan-tuan. Allahu Akbar. Satu insan mulia yang dipandang oleh seluruh alam yang datangnya rahmat tadi. Kita doalah bagi orang lindung, tak kebuluk orang lindung. Nabi tarik pedang, tarik benda yang telah diasah, nak sembelih binatang yang nak dikorbankan, semua menatang mai.
Sehingga ayam, diceritakan ayam pun ayam, dia kata dekat ayam, kamu tak termasuk dalam binatang yang disembelih. Menangis ayam tadi. Lembu mai suar tengkuk, kambing mai suar tengkuk untuk dikorbankan. Nabi kata yang ni saja, itu sunat kita tepuk kepala menatang yang nak dikorbankan ataupun dikekahkan. Tepuk kepala dia. Hang. Kita tarik-tarik tahun ni lembu lari dah. Heran pasal apa ni? Tarik-tarik, lari dah. Masih dia tak reda, tuan-tuan, kalau baca dalam tasawuf, dia tak reda tubuh badan dia dimakan oleh orang yang tak semayang, lawan Allah Subhanahu wa taala. Baca doa penunduk menatang pun tak boleh dah. Pasal apa? Nampak kita lari tak cukup tanah. Putih hak ni. Kita tengok balik bagaimana cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana yang awal tadi saya sebut, kalau kata nak jadi bagaimana cara yang nak dapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, ikutlah cara gerak-geri Nabi, perbuatan Nabi, perkataan Nabi, sehingga sengapnya Nabi, takriran Nabi sengap pun ikut cara Nabi. Nabi gelak takat nampak gigi saja, kita gelak nampak habis air isi dalam perut tu, takat tu saja. Sebab apa? Habis dah perbincangan kita, nanti kita masuk dalam bab istinja, yakni basuh selepas berak atau kencing menggunakan tangan kanan. Apa hukum dia? Apa hukum dia kita guna tangan kanan? Nanti nak masuk dah tu. Takat tu saja. Kalau ada soalan, minta boleh diperkenankan pula dah. Ke udara kan. Ada soalan. Tapi saya bagi 3 kiraan dia. Tak ada. Okey. Okey. Yang dalam hadis yang kita sebut dulu, orang yang diazab kerana dia kencing tidak menjaga kencingnya, cara dan adab kencingnya, yang diazab di dalam kubur sama dengan orang yang suka memecah belahkan masyarakat. Diazab maksudnya dosa besar. Sebab apa dianggap sebagai dosa besar orang yang kencing berdiri? Sebab sembahyangnya tidak sah. Iaitulah, bukan kata kencing berdiri, tak sebut kata dia kencing berdiri, cuma disebut di dalam hadis mengatakan dia tak jaga cara kencingnya. Seperti yang disebut tadi, Imam Malik kata apa? Angin pun dia tak baca, mai ikut mana? Kencing dia tadi kena tak di pakaiannya? Tempat mana dia kencing, adakah berair atau tidak? Jangan kencing tempat yang bertakung air. Hak tu yang dikatakan diazab orang yang kencing. Bukan diceritakan diazab orang yang kencing berdiri, tidak. Qaimah, yakni orang yang kencing dia tak jaga cara kencing, dia ambil air sembahyang terus dia pergi sembahyang. Hak tu yang disebut, yang dikatakan diazab orang yang kencing. Tolong jaga, betul-betul tolong jaga. Cara nak kencing kena ada adab, tahu adab-adab cara dia. Kalau tengok tempat tu tadi, saya ulang balik, masuk kalau tempat itu bertakung air, kalau boleh rapat ke dinding, kencing ke dinding, jangan tembok ke ayak tadi. Sebab ayak tadi pun dah kita tahu dah kata bekas ayak kencing orang, sat lagi dia mai ke kita mercik, sebab ayak tadi bernajis. Tapi kalau air tadi ada tempat laluan dia, makruh boleh kencing, makruh. Tapi kalau boleh tak payahlah. Okey. Yang seterusnya, kencing pula tengok angin. Tengok angin mai ikut mana. Kalau dia mai ikut kita, jangan, biar mai daripada belakang, macam nak mengai lah. Kalau angin mai ikut depan, jangan duduk baling. Dia kata kalau mai daripada belakang, baling. Tak tahu betul. Ada yang kira ikut angin lah. Macam tu juga dalam bab kencing pun. Yang seterusnya dalam bab kencing ini, bila dah kencing kena istibrak 3 kali. Pasal apa? Nak gili lawas. Kita ada tadi dah okey dah, tapi tiba-tiba ada lagi dalam laluan pundi. Allahu akbar, rokok, ai macam keluar. Maka cara nak selamat dia ialah istibrak, berdehem 3 kali. Ni berdehem, bunyi pun amboi tok wahang karang kah. Bunyi pun nak bagi keluar karang pun bunyi pun. 3 tu bukan berturutan. Tak bunyi tak apa. Tuan-tuan
buat perut macam tu lah. Dia akan rasa satu tempat lah. Okey, lepas tu urut. Kalau hak lelaki lah, dia buat juga, buat macam mana dia kena tunjuk. La haya'u fiddin, tak boleh malu dalam bab agama, urut. Kalau orang perempuan macam itulah, takat berdehem ya. Perempuan tak apa, dia bagus, dia terus ya. Orang lelaki ni pasal dia handbrake banyak. Tang nu pun handbrake, tang ni pun handbrake. Selalu dia berlaku ketika dia nak rokok sekali lagi. Selalu kita rokok, kita akan rasa macam atau mula dah kita was-was. Seterusnya, cara nak selamat. Okey, habis dah. Was-was pula. Ambil ayak, percik. Tempat mana ayak kencing tu datang. Rokok-rokok rasa macam kelak, tengok ayak yang lepas percik tadi. Selamat semua. Itu cara nak selamat. Tapi apa pun berbalik pada persoalan tadi, kencing tolong jaga adab-adab dia. Sebab diazab di dalam kubur orang yang tak jaga adab kencingnya. Okey. Sah atau tidak? Okey, baik. Ini dalam bab salisabul. Apa dia salisabul? Handbrake rosak. Salisabul ni kencing berterusan. Orang yang kencing berterusan diajar oleh Imam Syafi'i adalah ulama-ulama lain ialah dia kencing, dia berdehem, dia basuh. Okey, sebelum dia ambil wuduk, bagi pakai dulu Pak Haji kat dia. Ambil apa dia tisu. Kalau boleh tisu bukan tisu lembut lah, tisu lembut lagi dia putih pula. Ambil tisu kerah lah, balut dekat dia, bagi serban sama dia. Tuan tak pakai serban, hak bawah pula pakai serban. Kalau perempuan pakai model pakai itulah, nak sebut pemalu. Tapi hak orang perempuan dalam iklan berlambak-lambak, dia tengok iklan tu pun tak malu pula hak pelakon tu pun. Okey, pakai macam tu, tak payah was-was. Ambil kepada yakin bahawa ianya berterusan. Tetapi sah nak. Kalau rasa nak keluar berkeluar, dak kepala tadi biarlah besar serban dia. Kalau takat selapik dua tak mau, tak jadi. Sebab hak serban tadi tolong resap. Tolong resap. Tetapi orang yang balut tadi ataupun pakai macam istihadah tadi, setiap kali masuk waktu dia kena pergi ambil sembahyang lain, pakai lain dan sebagainya. Macam orang bertayamum, berulang alik dia ke tanah. Jangan rasa was-was. Tapi itulah yang was-was mungkin kita rasa sebab kita buh nipih. Kalau bubuh tebal, najis tadi dia akan bertakung di situ saja. Dia tak pergi ke pakaian. Yang tu darurat. Darurat dimaafkan. Cara nak buat dia palam saja dengan simen. Tu cerita dia jenuh lah kan. Nak bagi serban dekat dia lah. Kalau perempuan pakai macam tu, macam istihadah juga. Okey, dalam bab salisabul, mungkin kita tak ketengahkan. Itu saya rasa masyarakat kita kena ketengahkan benda-benda macam ni. Dulu mengaji di pondok, mengaji di sekolah-sekolah pun cerita gitu-gitu saja. Ini saya nak ketengahkan pada tuan-tuan. Salah satu bab, alhamdulillah ada pertanyaan macam sahabat kita tanya. Ini bab ni, kalau tuan-tuan ada salisabaul disyaki ataupun mengidap salisabaul, kencing tak ada handbrake, tak dia terkeluar. Kacau, macam mana nak sembahyang? Maka kencing basuh, bagi serban sama dia, bagi agak tebal lah dan tak terkeluar. Macam kita sunat dulu lah cerita kan, orang dulu bagi kat dia. Lepas tu ambil ayat sembahyang apa semua, dan setiap selepas kali bagi salam, dia batal dah. Atau nak sembahyang isyak, pergi buat pula. Tapi yakin. Sebab apa? Benda tu menanggung
dia takkan kena kepada pakaian, insya-Allah. Yang dikatakan diazab tadi ialah orang yang tak jaga, dia balut nipis ataupun dia tak balut langsung, ayat kencing dia kena pakaian. Pakaian dia tidak ada najis, maka tidak sahlah sembahyangnya. Bila tidak sah sembahyangnya, dia diibaratkan orang yang tidak sembahyang. Bila orang yang tidak sembahyang, dia jatuh kepada hukum kufur dan kafir. Orang kafir diazab di dalam kubur. Itu cara dia. Okey, takat itu saja. Saya minta ampun, minta maaf kalau ada terkasar bahasa, terlajak bicara, tuan-tuan. Dan kita boleh mengaji lagi dan lagi dan lagi dalam bab ini. Kadang-kadang kita tengok ia remeh, tetapi benda ni berat, tuan-tuan. Sebab apa? Yang remeh tu kalau kita perhati betul-betul, kita akan rasa oh, ada lagi yang kita tidak kenal. Pasal remeh sangat kita ambil. Saya minta ampun, minta maaf kalau ada terkasar bahasa, terlajak bicara. Yang baiknya daripada Allah Subhanahu wa taala menerusi rasul yang bersifat maksum, segala kekejian daripada diri saya sendiri. Saya sudahi dengan aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li syairil muslimin wal muslimat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.